أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat-sahabat, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ruang ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berbincang dan berkongsi tentang agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, setelah hampir kurang lebih 4 bulan, kan? 4 bulan kita tak dapat meneruskan aktiviti kuliah, dan hampir rasanya 2 bulan lebih kita tak dapat solat berjemaah, kecuali lah AJK mungkin dapat, tapi AJK pun tak pernah flower, kan? Tak pernah flower, tunggu juga, kan? Kita bukan AJK, kan? Masing-masing nak, orang kata apa, berebut nak dapat manfaat, kan? Itu contoh di dunia tu, di akhirat nanti lagi lah kita dah mungkin kurang tak memikirkan orang lain pun, kan? Masing-masing nak menyelamatkan diri masing-masing. Apapun, alhamdulillah, setelah hampir 4 bulan ini Allah izinkan kita untuk kembali solat berjemaah, untuk kembali meneruskan aktiviti kita, mengimarahkan masjid dan sebagainya. Banyak perkara lah yang kita belajar dalam tempoh 4 bulan ni, kan? Macam-macam perkara yang kita belajar dengan ujian yang Allah uji pada kita dalam tempoh 4 bulan ni. Kita diberi waktu untuk bersama dengan keluarga, kan? Tak dapat solat berjemaah di masjid. Tahun ini juga kita tak dapat tarawih di masjid, melainkan AJK dapat tarawih? Tak ada juga, tak ada juga, semua jadi imam di rumah. Banyak benda yang kita belajar, apa pun, sama ada diuji dengan kesusahan ini ataupun diuji dengan kesenangan, apa pun kita perlu memastikan bahawa segala ujian yang kita dapat ini menjadikan kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sekurang-kurangnya menjadikan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata hamba yang sebenar. Sebab ada setengah orang dia mampu menghadapi ujian kesusahan. Bila Allah uji dengan kesusahan, dia boleh hadapi, dia mampu nak menghadapi itu, tapi bila dah senang nanti, waktu dia susah, waktu kita diuji dengan kesusahan tu, tak dapat keluar rumah, mungkin ada orang dia boleh hadapi benda itu, solat jemaah dia tak tinggal dengan anak-anak dia, dengan isteri dia, subuh berjemaah, zuhur jemaah, asar berjemaah, maghribnya berjemaah, isyak berjemaah, boleh baca Quran, dengan kesusahan itu. Tapi ada setengah orang bila Allah beri dia kesenangan, dia tak mampu. Bila dia uji dengan kesenangan, dia lupa balik. Kalau dulu duduk di rumah boleh baca Quran banyak, sekarang ni dah boleh keluar rumah, Al-Quran mungkin dilupakan balik. Jadi apa pun ujian yang Allah uji kepada kita, kita berdoa supaya ujian itu sebenarnya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita kena pastikan 2 perkara yang kita sentiasa kena buat. Selagi mana kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, ada 2 perkara yang kita kena sentiasa pastikan tiap-tiap hari kita buat. Yang pertamanya, kita kena sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebaikan dalam diri kita. Kena usaha. Kalau kita jadi orang baik, kita kena sentiasa pastikan tiap-tiap hari kita bertambah baik.
Kalau hari ini kita buat ibadat, kita sembahyang sunat 2 rakaat, mungkin esok kita kena pastikan kita sembahyang sunat 4 rakaat. Kalau hari ini sedekah RM5, esok kita nak lebih lagi daripada hari ini. Selagi mana kita hidup, kena pastikan kita sentiasa jadi orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebaikan dalam diri kita. Yang kedua, kita kena sentiasa memperbaiki kelemahan. Sebab setiap daripada kita ni ada kekuatan dan ada kelemahan. Tak ada orang yang dalam diri dia tak ada kelemahan. Masing-masing ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi di samping kita meningkatkan kebaikan, kita kena usaha untuk memastikan kita memperbaiki kelemahan diri kita tiap-tiap hari. Dua perkara ni kena sentiasa buat tiap-tiap hari. Kalau kita gagal buat dua perkara ni, umpama kita mati sebelum kita mati, maknanya kita ni dah terlebih awal berhenti sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena sentiasalah berusaha, baiki diri, baiki kelemahan. Kita nak jadi orang yang terbaik. Setiap hari ada peningkatan. Baik. InsyaAllah pada malam ni kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Mukasyafatul Qulub, penenang bagi jiwa, yang saya rasa dah sampai ke penghujung tajuk yang ke-30, kan? Penghujung tajuk yang ke-30. Kalau kitab baru 139, kalau kitab yang lama ni 129 sampai 131. Baik. Saya pun tak tanda sebenarnya, tapi bila semalam nak start kuliah, kebetulan Faiz dia ada apa? WhatsApp video tu kan, YouTube tu kan. Saya pun buka YouTube yang last tu lah, kan, tengok balik, oh ini tajuknya, kan. Saya pun tak tanda. Jadi saya rasa kita sudah berada di akhir itu berkaitan dengan rezeki dan tawakal. Tajuk tu Al-Kursi, Arash, Malaikat, Muqarrabin, rezeki dan tawakal. Kita sambung sedikit tentang dua perkara, iaitu rezeki dan tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, jika mereka berpaling, tidak mahu beriman, hendaklah engkau katakan, yang mencukupiku hanya Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia Tuhan aras yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatinya Al-Azim, Rabbul Arsyil Azim. Allah kata Dia Tuhan aras yang besar. Siapa dia? Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Siapa dia huwa? Huwa merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyifatkan sebagai Al-Azim kerana arsy merupakan makhluk yang terbesar. Kita dah pernah sebut sebelum ini, kan, kita dah bincang bahawa arsy ini merupakan makhluk yang terbesar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan tawakal sebagaimana yang diperintahkan. Oleh kerananya dikatakan sebagai Sayyidul Mu'aihidin dan Rahul Arifin. Sudah tentu tawakal di sini bukan bererti tanpa usaha, sebagaimana yang disangka oleh sebahagian orang. Bahkan Nabi SAW juga diperintahkan agar berusaha. Ini ada kaitan antara rezeki dan tawakal. Ada orang, kita selalu kita dengar orang sebut, kita ni cuma usaha aja, rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni cuma mampu usaha. Kita tak mampu nak menentukan berapa yang kita akan dapat. Sebab kita ni makhluk yang lemah, sifat kita lemah. Yang ada pada kita cuma usaha, tetapi yang menentukan ataupun natijahnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga kita dengar orang sebut, rezeki itu memang daripada Allah, tapi kita tak boleh tunggu, kita tak boleh duduk saja. Maknanya kita nak dapat itu, kita kena gerak, kita kena usaha untuk mendapat apa yang kita inginkan. Maknanya
dua-dua ayat ni dua-dua betul, ya. Cumanya, ya, ada orang yang dia memang percaya bahawa rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara dia melihat cara dia berusaha mendapatkan rezeki itu seolah-olah dia meletakkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kedua. Maknanya usaha dia tu dia letak di atas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ada orang yang dia berusaha nak dapat rezeki, ya, tapi dalam masa yang sama dia lupa untuk meletakkan Allah sebagai tempat kebergantungan dia. Ya, dia menganggap bahawa dia akan berjaya sekiranya dia berusaha dengan bersungguh-sungguh, betul, ya? Tetapi sehingga bila mana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dia meletakkan seolah-olah Allah itu di tempat yang kedua, lebih rendah daripada usaha dia, ya? Sebab tu ada setengah orang bila dia berjaya, dia kata saya berjaya ni sebab saya usaha lebih. Ya, bila tanya macam mana encik boleh berjaya, macam mana tuan boleh berjaya mampu sampai peringkat ini, ya, dia akan sebut sebab saya berusaha lebih, ya, saya buat kerja lebih, ya, saya berkorban lebih, ya, tanpa dia melihat kepada sebenarnya hasil itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana itu tuan-tuan, apabila bertemu dengan situasi ini yang memerlukan kepada pilihan, ya, sama ada dia meletakkan Allah di tempat yang paling utama, ya, ataupun usaha di tempat yang paling utama, ya. Contoh kita bagi, ya, ya, bila mana kita sedang bekerja, ya, kita bekerja kerja, ya, sampai satu masa masuk waktu sembahyang, ya, masuk waktu solat, ya. Kerja kita ni penting, ya. Maknanya kalau kita tinggalkan mungkin boleh menyebabkan kerugian, ya, mungkin boleh mendatangkan perkara-perkara yang merugikan kita, ya, ataupun mungkin tak selesai kerja kita pada hari itu, ya. Jadi bertembung dengan antara usaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita nak letak yang mana lebih tinggi, ya. Bagi orang yang bertakwa, orang yang percaya bahawa, ya, kejayaan itu ataupun rezeki itu datang daripada pemiliknya iaitu Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu dia akan meletakkan Allah di tempat yang paling tinggi. Maknanya perkara lain itu semua jadi kecil, ya, semua jadi sampingan, ya. Yang utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu kisah, ya, pernah disebut dalam satu riwayat, ada seorang sahabat dia sedang bekerja, ya, tengah bekerja, ya. Kerja dia apa? Dia sedang menyiapkan binaan dinding sebagai binaan, tengah buat binaan. Orang yang kerja buat binaan, dia buat dinding, ya, daripada susunan batu bata, ya, susun batu bata, simen apa semua, ya. Tengah-tengah dia buat kerja, azan, dengar azan, ya, dengar laungan azan, ya. Maknanya waktu sembahyang masuk, ya. Pada ketika itu kerjanya sudah hampir selesai dan nak siap dah, dia nak siap dah sikit lagi. Bahkan dalam riwayat itu disebut, ya, kerja itu hanya tinggal meletakkan sebiji lagi bata. Maknanya letak sebiji selesai, kan? Nak siap dah, kan? Letak sebiji selesai. Tapi apa yang dibuat, ya, bila dia dengar azan, ya, serta merta sahabat tersebut menghentikan kerjanya untuk terus mengerjakan solat. Maknanya dia meletakkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling utama, ya, berbanding dengan perkara-perkara lain. Ya, kita hari ni pun macam tu juga kerja kita, kan? Kadang-kadang kita tengah kerja, tengah buat surat ke, tengah buat atas kerja ke, kadang-kadang masuk waktu azan, kan? Sikit lagi, kan? Sikit lagi. Waktu itulah bertembungnya antara usaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak jadi orang yang bertakwa, sudah tentu kita meletakkan Allah sebagai tempat yang paling utama. Sebab orang yang bertakwa ni, dia meletakkan Allah sebagai tempat dia bergantung. Dia melihat segala benda boleh selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perkara yang tak boleh selesai bila mana dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak sampai peringkat tu yang susah tu, kan? Nak sampai ke tahap itu yang paling susah. Kadang-kadang kita risau,
kita risau kerja kita tak selesai, ya. Kita risau kerja kita tak selesai sampai kita sanggup meninggalkan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maknanya kita kena meletakkan keyakinan yang sungguh tinggi kepada Allah, ya. Sebab rezeki ini, ya, datang daripada Allah. Rezeki ini sesuatu perkara yang tak boleh ditentukan secara spesifik, ya. Sebab rezeki ini dia luas, rezeki Allah luas, kan. Kadang-kadang kita nampak macam kita gagal, tapi sebenarnya Allah bagi kita rezeki yang cukup banyak, ya, cukup banyak, ya. Kadang-kadang bila kita dapat pendapatan ataupun dapat duit, dapat rezeki 200 contoh, Allah bagi 200 rezeki pada kita. Tiba-tiba bila dapat duit 200 itu, kereta rosak, kan, kereta kita rosak, kan. Kos nak baiki kereta tu pun 200, kan. Kita cakap Allah tak ada rezeki, ya. Kita lupa sebenarnya Allah telah menghantar kita rezeki pada waktu dan tempat yang betul, ya. Maknanya ketika kita memerlukan perkara itu, Allah terlebih dahulu telah membekalkan kita dengan keperluan yang kita inginkan, ya. Sebab rezeki ni luas. Kadang-kadang rezeki ni pun kita tak boleh fokus kepada wang ringgit saja, kan. Kadang-kadang rezeki daripada segi kesihatan, ya, rezeki dari segi masa, ya, rezeki dari segi apa, anak-anak, keluarga, kan, macam-macam, kan. Macam-macam orang Allah berikan kita rezeki. Bahkan disebut rezeki ni, kalau disebut dalam Quran, ya, rezeki ni macam-macam jenis rezeki. Antaranya dalam Quran sebut rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah jamin, ya. Sama ada kamu beriman ataupun kamu kufur kepada Allah, Allah jamin rezeki. Allah bagi rezeki, kan. Rezeki itu Allah bagi, Allah jamin. Maknanya setiap makhluk yang lahir ke muka bumi, setiap makhluk yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala boleh hidup. Allah jamin rezeki kepada dia, ya. Siapa pun dia, rezeki dia Allah jamin. Sebab tu bila kita dikurniakan anak, kan, rezeki untuk dia tu tak mengganggu rezeki kita, ya. Rezeki untuk dia tu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara perkara yang sudah tertulis lebih awal, kan, antaranya apa? Ajal, rezeki yang Allah tulis, ya, kehidupan dia di mana pengakhirannya, ya, semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rezeki kerana usaha, ya, rezeki kerana usaha, ya. Allah sebut dalam Quran, ya, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya, ya. Maknanya rezeki yang bila kita nak dapat, kita kena usaha. Orang yang tak usaha, dia takkan dapat rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran juga disebut rezeki kerana bersyukur, ya. Rezeki yang Allah bagi kepada kita kerana dia bersyukur kepada Allah, ya. Orang yang syukur kepada Allah, Allah akan tambah rezeki dia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Kemudian rezeki yang tak terduga, ya, rezeki yang kita tak duga, ini Allah kurniakan kepada orang yang bertakwa, ya. Bila mana dia meletakkan Allah sebagai tempat kebergantungan dia takwa kepada Allah, Allah akan bagi dia dari rezeki dari sumber-sumber yang tak disangka-sangka, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Allah bagi rezeki dari perkara yang dia tak sangka-sangka, ya. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan rezeki kerana istighfar, ya. Orang yang melazimi istighfar, ya, istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, istighfar ini pun boleh mendatangkan rezeki, ya. Dalam Quran disebut, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Istighfar, ya, melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rezeki orang yang berkahwin, kan, orang berkahwin, kahwin pun dapat rezeki, kan. Sekarang ni kahwin guna video conference, ya, online, ya.
kesusahan yang kita dapat masa PKP ni, ya, selain daripada menguji diri kita, ya, untuk kita kembali dekat kepada Allah, ujian ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini agama yang datang dengan penyelesaian, ya. Islam ni agama yang dia datang ada penyelesaian dia, agama yang begitu cantik, ya. Sebab tu disebut Islam ni sebagai cara hidup, ad-din, cara hidup, ya. Maknanya dengan Islam tak ada perkara yang tak boleh selesai, ya. Bila datang pandemik COVID-19 ni, COVID-19 ni, Islam ada kaedah dia, ya. Walaupun ada setengah-setengah orang yang tak bersetuju dan sebagainya, tapi menunjukkan Islam itu ada penyelesaian dia, ya. Macam mana cara nak solat berjemaah ketika ini, walaupun tak boleh rapatkan saf, tapi ada kaedah dia, ya. Macam mana nak nikah, ada kaedah dia. Nak sembahyang Jumaat, ada kaedah dia. Jadi Islam ni datang sebagai agama yang boleh menyelesaikan masalah manusia, ya. Cantiknya Islam, ya. Kemudian rezeki kerana sedekah, ya. Rezeki yang datang kerana kita bersedekah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, iaitu infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepada dia dengan lipatan yang banyak, ya. Orang yang kuat sedekah, Allah akan gandakan rezeki kepada dia, ya. Cuma memerlukan keyakinan bahawa segala usaha kita itu pasti akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Pernah seorang Arabi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ku ikatkan untaku atau ku tinggalkan begitu saja dan tawakal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikatlah ia dan bertawakal. Kata Rasulullah, ikat dulu kemudian baru tawakal. Maknanya dalam konsep tawakal, ya, kita tak boleh serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bulat-bulat tanpa ada usaha, ya. Maknanya ada kaitan antara usaha, rezeki dan tawakal. Rezeki tak datang bergolek tanpa ada usaha, ya. Tetapi orang yang hanya berusaha tanpa dia meletakkan tawakal kepada Allah, ya, maka rezeki dia, ya, adalah rezeki yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dapat rezeki, dia beroleh kejayaan, ya, dapat berjaya, dapat keuntungan dan sebagainya, rezeki itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berusaha, dia mesti juga bertawakal kepada Allah, ya. Maknanya tak boleh tawakal saja, ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut bahasa ni tuan-tuan, kalau kita sebut tawakal ini, ya, asal katanya tawakkala, yang bererti menyerahkan ataupun mewakilkan seseorang yang kita percaya, ya. Mewakilkan seseorang yang kita yakin dan percaya pada dia, ya. Contohnya kita mewakilkan seseorang untuk jadi wakil kita nikah, minang orang, kan? Kita hantar dia sebagai wakil untuk meminang. Maknanya kita tu pilih orang yang kita percaya, kan? Kalau kita tak yakin dengan dia, kita takkan lantik dia sebagai mewakili kita, kan? Silap-silap dia pinang untuk diri dia, kan? Jadi orang yang kita hantar tu, wakil yang kita hantar tu adalah orang yang kita yakin dengan dia, ya? Maknanya dengan dia mewakili kita, insya-Allah cita-cita kita, hasrat kita, impian kita boleh dapat dicapai, ya, dari sudut bahasa dia. Maknanya orang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk menguruskan hajat dia, ya. Jadi bila kita sebut itu dari sudut bahasa, ya. Jadi bila kita sebut tawakal ini, maksudnya kita meletakkan segala urusan kehidupan kita ini, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menjadikan Allah ni sebagai wakil, kita punya penolong kita. Kita meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut dari semua urusan kehidupan kita, ya. Sebab tu dalam satu
pengertian daripada Imam Ahmad bin Hanbal disebut tawakal ini merupakan aktiviti hati. Aktiviti hati yang datang daripada hati. Maknanya tawakal ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sekadar diucapkan dengan lisan. Bila kita wakil pada orang, aku wakilkan kau, benda tawakal tu datang daripada hati. Maknanya keyakinan untuk mewakilkan dia itu datang daripada hati, bukan sekadar diucapkan dengan lisan. Bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Bukan sekadar lisan, bukan sekadar tindakan tubuh, tetapi tawakal ini juga merupakan sebuah ilmu dan pengetahuan. Maknanya keyakinan yang kita nak letakkan dalam konsep tawakal itu memerlukan kepada ilmu dan pengetahuan. Maknanya kita kenal Allah, kita yakin dengan Allah, baru kita boleh meletakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, tawakal merupakan amalan dan ubudiyah. Ubudiyah iaitu penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keyakinan bahawa Allah akan memberikannya segala kecukupan untuk dirinya. Maknanya yakin bahawa Allah ni akan mencukupkan keperluan kita. Jadi tak ada benda lain yang boleh kita letakkan kebergantungan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep tawakal. Sebab tu bila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu ikat saja ke ataupun kena tawakal kepada Allah sahaja ke ataupun perlu ikat? Kata Nabi, ikatlah dan kemudian baru tawakal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, tentulah Allah akan memberikan rezeki sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pada waktu paginya berlapar dan pada waktu petangnya dalam keadaan kenyang. Burung, ibaratkan burung. Burung ni paginya dia lapar, tapi dia tak duduk di sarang dia. Dia akan terbang, menunjukkan dia berusaha untuk mendapatkan rezeki, dan dia akan balik ke sarang dia bawa rezeki. Maknanya rezeki itu tak datang bergolek, tapi mesti dapat dengan usaha. Sebab tu tuan-tuan, tawakal ini mempunyai peringkat-peringkat dia sendiri. Dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat yang pertama disebut sebagai tawakal. Darjat pertama disebut makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, meliputi tentang kekuasaannya, keagungannya, keluasan ilmunya, keluasan kekayaannya, bahawa segala urusan akan kembali kepada Allah dan segala sesuatu terjadi hanya kerana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal dalam peringkat yang pertama disebut sebagai ma'rifatu bi rabbi wa sifatihi. Makrifat, kita kenal Allah, kita yakin bahawa apa yang berlaku mesti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang yakin begitu, dia tak heran, kan? Walau berapa ribu orang cuba nak sakiti dia, tapi kalau Allah tak izinkan, maka takkan berlaku. Tapi kalau Allah kata tak akan dapat kepada dia, walau berjuta orang nak bantu pun akhirnya tidak akan dapat, sebab tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Darjat yang kedua disebut sebagai memiliki keyakinan akan keharusan melakukan usaha. Itu darjat yang kedua. Tawakal yang kedua, dia kata memiliki keyakinan akan harusnya kita ni berusaha. Kerana siapa yang menafikan harusnya ada usaha, maka tawakalnya tidak benar sama sekali. Peringkat yang kedua, dia tawakal, tapi keyakinan tawakal dia yakin, tawakal dia mesti disertai ataupun diiringi dengan usaha. Orang yang kata tawakal ni tak perlu usaha, adalah orang yang bertawakal dengan kaedah yang tidak benar. Contoh, seperti seseorang yang ingin pergi haji, kemudian dia hanya duduk di rumah dia. Nak pergi haji tapi duduk di rumah. Ataupun orang yang berangan-angan untuk solat jemaah di masjid, tapi bila dengar azan,
dia masih lagi menonton TV, duduk di rumah. Ini tawakal yang kosong, yang sia-sia. Maka sampai bila pun hajatnya ataupun keinginannya tidak akan dapat dicapai. Tawakal yang ketiga disebut sebagai adanya ketetapan hati dalam mentauhidkan ataupun mengesakan zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tawakal memang harus disertai dengan keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, maknanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apa-apa perkara pun hanya Allah yang satu yang menentukan. Tak ada yang dua, tak ada yang ketiga, tak ada yang lain. Tak ada yang menyerupai, tak ada yang bersama-sama menentukan, tidak, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tawakal yang keempat adalah menyandarkan hati sepenuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia sandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa hati yang tenang hanyalah ketika mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia letakkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati dia tenang. Tenang. Apa juga ujian yang datang, hati dia dapat terima dengan rasional. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa segala sesuatu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang seterusnya disebut sebagai tawakal husnuzan. Tawakal dengan sangkaan baik. Orang yang bertawakal dengan sangkaan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana tidak mungkin seseorang bertawakal terhadap sesuatu yang dia su'zan, yang dia bersangka buruk kepada Allah. Maknanya tawakal ni kena bersangka baik. Contoh, kita ada selipar mahal ataupun ada kasut mahal, bawa pergi masjid. Kasut tu mahal, beli nak pakai raya, tengok-tengok raya tak ada, kan, bawa datang masjid, harga 300, kan. Kita usahalah, maknanya datang sampai sini kita usaha letak di tempat yang selamat, kan. Kemudian kita tawakal. Tawakal itu mesti disertai dengan apa? Husnuzan. Kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yakinlah, insya-Allah Allah akan jaga. Allah akan pelihara. Kita tak boleh su'zon. Bila kita su'zon, kita cakap tak ada ni, kan, hilang ni, kan. Seolah-olah macam kita tak yakin dengan apa yang kita wakilkan. Sama juga macam kita wakilkan orang. Kita letakkan dia, kita lantik, okey, kamu sebagai wakil untuk jaga Masjid Nurul Hijrah. Tapi dalam masa yang sama kita su'zon. Boleh harap ke dia ni, kan? Boleh harap ke? Rasa-rasa tak boleh harap. Jadi kita seolah-olah kita meletakkan orang sebagai wakil, tetapi dalam masa yang sama kita meletakkan apa? Sangkaan buruk kepada dia. Kemudian tawakal seterusnya adalah tawakal yang disebut sebagai menyerahkan ataupun mewakilkan, mengharapkan ataupun pasrah terhadap segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan hakikat daripada tawakal. Yang kita sebut sebagai apa? Dalam Quran disebut wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kita serahkan kepada Allah. Dalam Quran disebut tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai penolong kepada urusan kehidupan kita. Dalam sabda Nabi ini, maksudnya waktu pagi adalah menunjukkan adanya usaha. Ini cerita pasal burung tadi. Diceritakan Ibrahim ibnu Adham berjumpa dengan Syaqiq Balkha di Makkah. Ibrahim bertanya, bagaimana mulanya sehingga kamu jadi demikian? Syaqiq menjawab, aku melalui sebuah padang pasir. Kulihat seekor burung patah kedua sayapnya. Maka aku berkata, cuba lihat daripada mana dia mendapatkan rezeki. Satu hari Syaqiq ni jalan kat padang pasir, nampak seekor burung dua-dua sayap patah. Lalu dalam hati dia kata, nak tengok macam mana burung ni dapat rezeki.
dengan keadaan dia macam itu, mampu tak dia dapatkan rezeki, ya? Lalu aku memerhatikannya, tiba-tiba kulihat seekor burung membawa belalang pada paruhnya, menghampirinya dan menyuapi burung yang telah patah sayapnya itu. Maka aku berkata, sesungguhnya zat yang menentukan burung ini dan burung itu adalah kuasa yang memberiku rezeki di mana pun aku berada. Maknanya, walaupun dalam keadaan yang kita nampak macam seolah-olah sukar ataupun mustahil untuk kita dapatkan sesuatu, tapi bila mana Allah izinkan, ya, Allah izinkan perkara itu, tidak ada yang mustahil, ya? Tak ada yang mustahil, ya? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sekiranya Allah berkehendak kepada sesuatu, maka kata jadi, maka jadilah, ya? Tak ada yang dapat menghalang dan tidak ada yang dapat memberhentikan. Baik. Maka aku tinggalkan bekerja dan aku menyibukkan diriku dengan beribadah. Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak ingin menjadi burung yang sihat, yang memberi makanan ataupun memberi makan kepada burung yang cacat itu, sehingga lebih mulia daripadanya? Tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah? Sepatutnya engkau tahu bahawa tanda seorang mukmin selalu mencari yang lebih tinggi di antara dua darjat dalam segala urusannya, sehingga engkau mencapai makam orang-orang abrar, ya? Maka kata Ibrahim, tanya pada Syaqiq, ya, kenapa engkau tak pilih jadi burung yang memberi? Ya, kenapa kamu nak pilih menjadi burung yang menerima? Kenapa tak jadi burung yang memberi? Kerana apa? Kerana Nabi kata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam hidup kita ni, ya, kadang-kadang Allah beri kita pilihan, ya, Allah beri kita pilihan, ya. Ada orang yang dia nak pilih jalan mudah, ya, jalan mudah, dia tak nak usaha, dia nak jalan mudah, ya. Sedangkan, ya, dalam hidup kita ini, kita kena yakin bahawa segala sesuatu yang Allah jadikan adalah untuk melihat siapa yang paling terbaik amalan dia. Maknanya kita diberi pilihan untuk mendapatkan yang lebih baik. Kata Nabi, seorang mukmin selalu mencari yang lebih tinggi di antara dua darjat, ya. Seorang yang beriman kepada Allah, dia selalu nak jadi orang yang lebih banyak menyumbang, ya. Apa yang dia boleh sumbangkan, ya? Sumbang kepada masyarakat, sumbang kepada agama, ya? Sumbang dalam bentuk kebaikan yang dia mampu, ya? Orang mukmin selalunya dia akan berlumba-lumba untuk mendapatkan yang lebih baik, ya, dalam urusan kehidupan dia, ya? Sehingga engkau mencapai makam orang-orang abrar, ya? Sebab tu kita kena berlumba-lumba nak dapatkan akhirat. Fastabiqul khairat, kejar-kejar untuk kebaikan, berlumba-lumba untuk kebaikan. Kemudian Syaqiq memegang tangan Ibrahim dan menciumnya seraya berkata, adalah engkau guruku wahai Aba Ishaq, ya? Apabila seseorang sedang berusaha, hendaklah ia tidak memandang kepada usahanya, melainkan harus tetap memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita usaha, kita tak boleh meletakkan keyakinan pada usaha kita, ya? Contoh macam anak-anak kita nak periksa, kan? Anak-anak kita nak periksa, kita selalu sebut, kena baca buku, nak berjaya kena baca buku, kena baca buku, kena baca buku. Kita meletakkan seolah-olah kejayaan itu bergantung kepada usaha semata-mata, tanpa kita melihat dengan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi orang yang berusaha, ya, hendaklah dia tidak memandang kepada usahanya je, dia harus tetap memandang kepada Allah, ya? Sebesar mana pun usaha dia tetap kena meletakkan harapan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pengemis yang sedang meminta kepada orang, ya? Seorang pengemis, orang minta sedekah, sedang meminta kepada orang, dia tidak melihat apa yang di tangannya, tetapi melihat kepada orang yang memberi, ya? Tak melihat kepada apa yang dia dapat, tetapi dia melihat kepada orang yang memberi, ya? Macam kita, ya, kita tak boleh tengok apa yang kita dapat. Ada orang dia tengok rezeki yang dia dapat, ya? Dia kena tengok Allah yang memberi,
ya, Allah sebagai pemberi rezeki. Tersebut dalam sebuah hadis, siapa ingin jadi manusia terkaya, hendaklah ia lebih mengendalikan apa yang ada di tangannya, apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tangannya. Ya. Orang yang nak jadi manusia terkaya, ya, hendaklah dia lebih mengendalikan apa yang ada di tangan Allah. Apa yang ada di tangan Allah? Segala-galanya. Ya. Berbanding apa yang ada di tangan dia, usaha dia terhad. Usaha kita ni terhad. Ya. Kadang-kadang kita dah usaha macam-macam lah, tapi masih tak berjaya. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk hamba yang lemah. Ya. Usaha kita tu sangat-sangat terhad berbanding apa yang ada di tangan Allah yang akan menentukan segala-galanya. Ditanyakan kepada Huzaifah, pelayan Ibrahim ibnu Adham, apa yang kau lihat lebih istimewa daripadanya? Huzaifah berkata, kami menyusuri jalan ke Mekah. Beberapa hari kami tidak mendapat makanan. Kemudian kami masuk ke Kufah. Kami tinggal di sebuah masjid. Ibrahim memandangku seraya berkata, Huzaifah, kulihat engkau lapar. Aku berkata, cuba keluarkan tinta dan kertas. Kemudian aku memberikannya. Lalu setelah Bismillah, dia menuliskan, engkaulah yang kuharapkan dengan segala sesuatu, yang diisyaratkan dengan tiap-tiap makna. Ya, lalu dia menulis, ya, dia tulis, aku memuji, aku bersyukur, aku berzikir, aku lapar, aku terlontar dan aku telanjang. 6 itu telah kutanggung separuhnya, maka tanggunglah yang separuhnya, wahai yang menjadikan pujianku pada selain engkau akan menyalakan api sahaja, upahlah hamba-Mu jauh dari neraka. Ya, kemudian kertas itu diberikan kepadaku sambil beliau berkata, keluarlah, jangan bergantung pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikan kertas ini kepada orang yang pertama engkau jumpai. Kemudian aku keluar. Siapa ni aku ni? Huzaifah. Kata Huzaifah, kemudian aku keluar, dan yang pertama aku jumpai adalah seorang lelaki menunggang keldai. Segera sahaja aku berikan kertas itu kepadanya, dia menerimanya. Setelah membacanya sejenak, dia menangis, lantas berkata, siapa yang menuliskan ini? Aku berkata, orangnya berada di Masjid Al-Falani. Lalu dia memberikan aku 600 dinar. Lalu aku bertemu dengan seorang lelaki lain. Kutanya dia tentang lelaki penunggang kedai itu. Dia menjawab, lelaki itu seorang Nasrani. Ya. Lalu aku datang kepada Ibrahim, ku sampaikan kisah ini. Ibrahim berkata, jangan kau sentuh barang itu. Sebentar lagi dia datang. Sesaat kemudian seorang Nasrani datang, berjumpa dan mencium Ibrahim, lalu terus memasuk ataupun memeluk agama Islam. Ya, ini kisah yang menunjukkan betapa tingginya keyakinan Ibrahim ibnu Adham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamalatal arash, Allah berkata kepada mereka, pikullah arashku. Mereka tidak kuat. Lalu Allah menciptakan bersama setiap mereka sejumlah malaikat di langit ketujuh. Lalu Allah berkata lagi, pikullah arashku. Mereka tidak kuat untuk memikulnya. Kemudian Allah menciptakan bersama setiap mereka malaikat sejumlah makhluk di langit dan di bumi. Ya, ramai Allah suruh pikul. Ya, Allah jadikan lagi. Kemudian Allah berkata kepada mereka, pikullah arashku. Tetapi mereka tidak mampu. Kemudian Allah berkata, katakanlah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kata Allah, sebutlah la haula wa la quwwata illa billah. Ya, tiada apa? Tiada daya, tiada kekuatan melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, mereka boleh memikul arash sehingga tapak kaki mereka sampai ke bumi yang ketujuh. Punya berat arash tu, walaupun mereka sebut la haula wa la quwwata illa billah, mampu pikul arash, tapi tapak kaki sampai ke bumi yang ketujuh. Malah ketika tapak kaki mereka tidak lagi menapak pada sesuatu, mereka berpegang kuat-kuat kepada arash dan mereka sentiasa membaca la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Kerana bimbang kalau salah satu daripada mereka terjatuh. Demikianlah mereka memikul arash dan Allah membawa mereka dan semuanya terbawa dengan qudrah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di akhir perenggan disebut, dirawikan
barang siapa ketika pagi dan petang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya segala kepentingannya. Allah akan cukupkan segala urusan dia, segala keperluan hidup dia. Baca apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali, ya? Bukan 70 kali, bukan 700 kali, 7 kali je, ya? 7 kali tu tak sampai pun seminit rasanya, tak sampai seminit, paling lama pun 25 saat, kan? Dia baca tu 7 kali ketika pagi dan petang, maka Allah akan mencukupinya ataupun Allah akan memenuhi segala keperluan hidup dia, ya? Dalam sebuah riwayat yang lain, Allah akan mencukupi segala kepentingannya, bukan sekadar di dunia, tapi nanti di akhirat, ya? Allah akan cukupkan, ya, apa yang dia perlu di dunia dan di akhirat, ya? Jadi kasih sayang Allah tu luas, ya? Banyak ruang dan peluang Allah berikan kepada kita, ya? Mudah-mudahan, ya, apa yang kita lalui sepanjang pengalaman kita duduk di rumah lama tak boleh keluar dan sebagainya, ya, mampu menjadikan kita ni manusia yang istiqamah, ya, istiqamah dengan amalan-amalan yang telah kita mulakan sebelum ni, ya. Teruskan, ya, teruskan, sebab peluang itu hanya datang sekali, ya. Jadi kita kena istiqamah dengan amalan itu. Mudah-mudahan apa yang kita amal tu jadi macam sebati dengan diri kita, ya. Jadi satu amalan yang cukup sebati, ya. Mudah-mudahan kita akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengakhiran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kita malam ini. Mudah-mudahan ada peluang dan kesempatan yang lain untuk kita masuk bab yang ke-31, iaitu keburukan dunia dan meninggalkannya, ya, insya-Allah, ya. Jadi saya habis betul-betul waktu insya-Allah ni, ya. Ya. Saya baca juga dalam SOP tu dia kata kena pakai mask, kan? Ada satu tempat tu saya pergi, yang datang dengar tu tak buka-buka mask, kan? Saya kata saya kena buka, kan? Saya pun dah lemah kata, saya kata bukalah, kan? Usahlah risau no, kan? Bukalah sikit, ambil nafas, kan? Kemudian dia kata SOP dia kena tamat pada waktu isyak, kan? Jadi mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan menjadi bertambah baik, ya. Mudah-mudahan kita dapat kembali melazimi perkara-perkara yang kita buat sebelum ni, ya. Maknanya boleh rapat soft, kan? Boleh bersalam, kan? Sekarang ni nak salam pun tak berapa apa, kalau ikut SOP macam tak boleh lah, kan? Tapi kalau orang dah hulur tangan, janganlah kata salam pula, kan? Salam lah, kan? Mudah-mudahan kita doa jadi lebih baik dan kita dapat rapat balik soft, ya? Sebab dulu pun kadang-kadang bila imam suruh rapatkan soft, kita macam lambat, tak nak rapatkan. Ini Allah bagi renggang 1 meter, kan? Renggang 1 meter, mula rasa macam tak berapa nak seronok, kan? Mudah-mudahan nanti bila ruang itu bertambah baik, kita akan gunakan ataupun ambil kesempatan, untuk jadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمة ولا تسلط علينا ظالما. اللهم ارحم لصاحب هذا المجلس والحاضرين واعط بركة لما لصاحب هذا المجلس والحاضرين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الناجحين في الامتحان في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة
ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.